Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau, seterusnya ahli jawatan kuasa surau, seterusnya para alim ulama, para habaib, para asatizah, tuan-tuan guru, juga yang diraikan tuan-tuan. Mak-maknya ada ke? Tak ada selalunya ada belakang tebor gitu tak ada semayang rumah lah Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang pertamanya marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam yang penuh indah dan barakah ini dapat kita bertemu mata setelah sekian lama tidak bertemu mata. Agak-agak berapa bulan tuan-tuan 3 bulan ada je 4 bulan 4 bulan tuan-tuan. Dia kekasih ni kalau sehari tak jumpa pun dah rindu lah. Ini 4 bulan dah merajuk dah. Dah merajuk dah. Jadi alhamdulillah lah. Saya fikir tuan-tuan pun masih tak ingat lagi ke last tajuk apa kita bincangkan. Saya pun tak berapa ingat. Jadi tak apalah, kita masuklah kepada surah yang baru. Semoga surah yang lepas dapat kita amalkan dan kita fahami dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar? Semua sihat ke? Sihatlah Ustaz. Kalau tak sihat mana boleh datang mana lepas. Saya minggu lepas ada kuliah maghrib di Seri Kembangan. Surau tu dia ada yang tembak tu kan, macam kat speed mat tu. Letak kepala bunyi tet. Jadi saya pun pergilah. Nak masuk tu kena scan dulu kepala kita. Pergi tu scan. Tengok 37 poin berapa dah. Tapi bawah poin 5 lah. Saya kata kat JK, sebaik bawah poin 5. Kalau 37 atas macam 37.6, 37.8, barangkali tak ada ceramah kita kan, sebab syarat dia kena bawah tu kan. Jadi alhamdulillah. Jadi kat sini berapa tak ingat tadi. Jadi alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ni kita nak sambung surah An-Naba. Surah An-Naba, surah pertama dalam juzuk Amma, dalam juzuk 30. Baik. Surah An-Naba ini, perkara pertama yang perlu kita maklum ialah merupakan surah Madaniyah. Ada 2 sahaja. Seringkali saya ulang, dalam Quran ini ada 2 sahaja, iaitu Madaniyah dan Makiyah. Pajam niyah tak ada lagi. Ada ke Ustaz surah turun dekat pajam? Tak ada. 2 itu sahaja, Madaniyah dan Makiyah. Madaniyah maknanya apa? Iaitu surah tersebut turun selepas Nabi berhijrah. Adapun surah Makiyah bermakna surah itu turun sebelum Nabi berhijrah. Jadi surah An-Naba merupakan surah Madaniyah, bermakna turun selepas Nabi berhijrah. Dan surah ini ada 40 ayat secara keseluruhannya. Dan kalau mengikut susunan dalam surah, merupakan surah selepas surah Al-Mursalat. Kalau tengok surah An-Naba, sebelum dia surah Al-Mursalat. Itu kalau mengikut susunan dalam Quran. Tuan-tuan buka Quran, tengok dia punya susunan, surah sebelum An-Naba, surah Al-Mursalat. Tetapi kalau mengikut kronologi penurunan Al-Quran, surah ini turun selepas surah Al-Ma'arij. Turun selepas surah Al-Ma'arij. Jadi itu sedikit sebanyak maklumat tentang pendahuluan surah An-Naba yang ingin kita bincangkan. Kita masuk kepada Asma'us Suratil Mubarakah, nama-nama bagi surah An-Naba ini. Surah An-Naba ini ada 3 nama yang perlu kita maklum. Yang pertama disebut dengan surah An-Naba, yang selalu kita dengar dan selalu kita guna. Persoalannya, tahu tak kita kenapakah dinamakan dengan surah An-Naba? Kita selalu dengar je, imam baca apa tadi? Surah An-Naba. Oh, surah An-Naba, surah Amma Yatasaalun. Kita tahu.
Tapi tahu tak kita kenapakah dinamakan dengan surah tersebut? Macam kita lah, Man, siapa nama kau? Siapa nama anak kau? Anak aku nama Zakwan. Oh, kenapa dinamakan begitu? Mesti ada sebabnya. Begitu juga dengan surah ini kerana kasratu niqashil musyrikin ma'a ba'dihimul ba'd wa kasratu syukukihim hawla qadiyatil ba'thi ba'dal maut. Iaitu banyaknya perbincangan orang musyrikin Mekah, orang kafir Mekah antara mereka, dan banyaknya keraguan tentang isu kebangkitan selepas kematian. Dinamakan dengan surah An-Naba ni sebab dulu orang kafir Quraisy di Mekah ketika itu, diorang ni banyak sangat songeh, banyak sangat soalan, banyak sangat pertanyaan tentang hari akhirat, hari kiamat, hari kebangkitan selepas kematian. Sebab itu An-Naba ini bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu dipanggil berita yang agung. Kalau Al-Khabar, khabar tu bahasa Arab, tapi dari sudut bahasa Melayu dipanggil berita yang biasa-biasa je, berita yang tak sensasi. Kalau An-Naba'ul Azim ni berita yang agung, berita yang agung. Sebab itu kalau tengok dari sudut tafsiran para alim ulama pun banyak perbezaannya. Contoh An-Naba'ul Azim, berita yang agung di sini kalau mengikut tafsiran Imam Mujahid. Imam Mujahid, bukan Datuk Mujahid YB tu, bukan. Ini Imam Mujahid. Kan kata dah jadi imam Datuk Mujahid ke? Jangan salah faham. Ini Imam Mujahid. Kata Imam Mujahid, Naba'ul Azim di sini, berita yang agung di sini maksudnya ialah Al-Quran. Maksudnya ialah Al-Quran. Itu tafsiran mengikut Imam Mujahid. Kalau kita tengok pula tafsiran Ibnu Katsir. Ibnu Katsir siapa ustaz? Yang mengarang kitab tafsir popular, tafsir Ibnu Katsir. Selalu juga banyak juga masjid surau guna kitab tafsir Ibnu Katsir. Penulis dia Ibnu Katsir. Mengikut pandangan Ibnu Katsir, Naba'ul Azim di sini ialah kebangkitan selepas mati. Kebangkitan selepas mati. Dan mengikut Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi siapa ustaz? Mufassirin juga, ahli tafsir juga. Ada kitab juga, iaitu Al-Kabir. Kitab Al-Kabir. Mengikut pandangan Imam Ar-Razi, berita mengenai hari kiamat. Naba'ul Azim di sini mengikut pandangan Imam Ar-Razi ialah berita mengenai hari kiamat. Jadi itu tafsiran mengikut para alim ulama. Jadi terselah kita dah. Kita nak ikut Imam Ibnu Katsir ke Imam Mujahid, tak kisah. Tapi kalau kita tengok kesimpulan di sini menceritakan tentang hari akhirat, hari kiamat. Baik. Itu yang pertama. Dan kalau tengok di sini, An-Naba di sini dinamakan kerana orang kafir Quraisy ini banyak persoalan tentang hari kebangkitan. Kita ni dengan orang kafir ni tuan-tuan beza. Pandangan kita, pegangan kita orang Islam, kita ni dengan orang kafir berbeza. Orang kafir, Hindu, Buddha, diorang ni ada satu pegangan yang mengatakan ada kelahiran semula. Kelahiran semula selepas mati. Berbeza dengan kita. Kita orang Islam, kita panggil kebangkitan. Kebangkitan selepas mati. Beza dengan kelahiran. Sebab orang kafir ni, diorang rasa lepas mati akan ada kelahiran semula. Dan fahaman mereka, contoh kalau kau dulu baik, nanti bila kau mati, kau akan dihidupkan semula sebagai dewa. Ini bagus lah. Kita yang dengar, kalau aku baik, aku imam, aku muazzin dulu, aku Bilal, dewa aku. Jadi tok guru aku pun ni, dewa lah. Seronok lah. Tapi kalau siapa yang jahat, lagi sian. Kita dengar yang seronok je, ini yang jahat. Mengikut pandangan mereka, kalau yang jahat akan dilahirkan semula sebagai katak, tuan-tuan. Nyanyi tuan-tuan katak. Bayangkan dia tu dulu kat dunia model, tuan-tuan. Model produk kecantikan. Orang beli bukan sebab apa pun. Orang beli bukan sebab ada halal pun. Dia kata aku beli sebab aku tengok awet tu cun melecun. Cun melecun. Aku beli lah. Tengok-tengok awet yang cun melecun dekat dunia. Bila lepas dia mati, lahir semula sebagai katak. Siapa ni? Inilah dulu yang jadi model kecantikan lah. Jadi katak sekarang. Katak. Sebab dulu menipu orang. Dia kata produk ada begitu begini-begini, tengok menipu.
Siapa yang jahat mengikut pandangan orang kafir akan dilahirkan semula sebagai katak ataupun binatang lain. Jadi ini pegangan mereka. Tak macam kita. Kita berpegang kepada adanya hari kebangkitan, iaitu hari penilaian kepada semua manusia. Itu fahaman kita orang Islam. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua disebut juga dengan surah Amma Yatasaalun. Surah Amma Yatasaalun. Yang kedua ni ada juga, ramai juga orang guna kan. Tadi imam baca apa? Imam baca surah Amma. Surah Amma Yatasaalun. Yang ni ramai juga. Kenapakah dinamakan dengan surah tersebut? Lianna Allah Ta'ala iftataha surata biha. Kerana Allah membuka surah ini dengannya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Sama juga kalau sebelum ni tuan-tuan ingatlah, macam surah Al-Bayyinah kan. Masa kita belajar mula-mula dulu, surah Al-Bayyinah ni banyak namanya. Antaranya disebut surah Al-Bayyinah, itu yang mula-mula. Seperti mana yang kalau kita tengok Quran pun ditulis surah Al-Bayyinah. Yang kedua dinamakan juga dengan surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru, kerana surah tersebut dimulakan dengan Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Yang ketiga surah Al-Bayyinah juga disebut sebagai surah siapa ingat? Al-Lamma, Ustaz tak ingat dah pula. Al-Bariyah. Al-Bariyah. Begitu juga dengan surah An-Naba ini dinamakan dengan surah Amma Yatasaalun kerana dimulakan dengan Amma Yatasaalun. Sebab itu tuan-tuan tahu tak kenapa kalau juzuk 30 dipanggil juzuk Amma? Perasan tak? Kalau juzuk lain dia tak, juzuk lain dia panggil juzuk apa? Juzuk 21, juzuk 28. Esok tadarus sujud berapa? Juzuk 21. Tapi bila sampai ke juzuk 30, orang akan panggil juzuk Amma. Kenapa? Sebab simbolik kepada dimulakan surah tersebut dengan surah Amma. Juzuk 30 tersebut, ayat pertama dia ialah Amma Yatasaalun. Sebab itu dipanggil juzuk Amma. Itu asal usul kenapa kita panggil juzuk 30 dengan juzuk Amma. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, dipanggil juga dengan surah Al-Mu'sirat kerana Allah menyebut dalam surah An-Naba ini perkataan ataupun kalimah Al-Mu'sirat itu sendiri. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan tebal air yang mencurah-curah. Jadi ini menunjukkan dipanggil surah Al-Mu'sirat sebab adanya kalimah mu'sirat dalam surah An-Naba ini. Baik, habis bab nama-nama surah An-Naba, kita masuk kepada mawadhi'us suratil mubarakah, iaitu plot ataupun jalan cerita dalam surah An-Naba ini. Dalam Quran ni ada juga plot dia, jalan cerita dia, macam tengok drama lah kan. Tuan-tuan tengok drama tak sekarang ni? Apa drama yang tengah viral sekarang tuan-tuan? Kau tengok? Oh cerita. Itulah. Dia betul lah, kalau dia tengok dia takkan ada kat sini tuan-tuan. Drama tu pukul 7 sampai pukul 8. Sekarang yang tengah viral 7 hari mencintai ku tuan-tuan. Tak tahannya bini aku pun tengok. Bini aku tengok. Tak ada, aku dah ustaz kau tengok je. Kau dah bini ustaz kau tengok kenapa? Satu hari tu dia sedih. Saya kata kenapa pula sedih yang? Bang sedih lah. Kenapa? Ni Mak Leha kata dia. Tuan-tuan kenal tak Mak Leha? Mak Leha ni itulah isteri mak kepada Kuzairi saja nak test dia kan. Jadi itu yang tengah viral. Jadi 7 hari mencintai ku ramai lah orang tengok sebab seronok dia punya jalan cerita dia. Tapi lama-lama jadi benci juga kan, benci kepada Mak Leha tu lah. Jadi itu cerita ataupun plot drama. Dalam Quran dia ada plot, tapi kita tak boleh nak agak, melainkan kita kena baca sampai habis barulah kita tahu bagaimana penghujung surah tersebut. Jadi dalam surah ini yang pertama, plot yang pertama menceritakan tentang tasa'ul wa ikhtilaful musyrikin haulal ba'thi, iaitu menceritakan tentang persoalan dan percanggahan di kalangan orang musyrikin tentang hari kebangkitan. Seperti yang saya maklumkan tadi. Kalau tengok ayat 1 hingga ayat 6, Allah menceritakan tentang yang orang kafir ni, perangai dia banyak bertanya. Bertanya itu bukan sebab nak tahu pun, sebab dia nak peli, dia nak jatuhkan Nabi. Macam kita lah kan. Kadang-kadang lah kita tanya ustaz, kita dah tahu dah
Kita dah tahu dah, tapi kita tanya tu sekadar macam kita nak uji ustaz tersebut, dan kita nak kadang-kadang niat yang tak baik nak jatuhkan ustaz tersebut. Itu dia pertanyaan. Sama juga dengan orang kafir. Dia tanya ni sebab bukan dia nak tahu sangat, tapi dia nak biar Nabi ni tak boleh jawab. Macam kita kan, bila tanya soalan tak boleh jawab. Dia kata, tengok, ustaz pun tak boleh jawab, engkau nak ikut ustaz ni. Begitu. Jadi orang kafir ni, dia banyak persoalan tentang hari kiamat yang niatnya bukan nak tahu, tetapi nak mencuba dakwah Nabi dan menjatuhkan dakwah Nabi. Itu ayat 1 hingga ayat 6. Kita masuk pula kepada yang kedua. Plot yang kedua dalam surah ini berkenaan laftu nazaril musyrikin wal musyakkikina ilal ayatil kauniyah. Iaitu yang kedua, Allah menarik perhatian orang yang ragu dengan bukti-bukti dari penciptaan alam semesta. Plot yang pertama, ayat 1 hingga ayat 6, orang kafir bertanya. Yang kedua masuk pula kepada ayat yang ke-6 hinggalah ayat yang ke-16, tentang Allah jawab pertanyaan orang kafir. Sebab orang kafir ni, kalau tuan-tuan baca juzuk Ammah, dalam juzuk Ammah ni, boleh katakan menceritakan tentang hari kiamat dan menjawab segala persoalan-persoalan orang kafir. Dalam juzuk Ammah ini, ada 5 soalan yang sering diajukan oleh orang kafir kepada kepada Nabi. Yang niat bukan nak tahu, tapi nak jatuhkan. Yang pertama, orang kafir selalu tanya Nabi. Dia tanya kepada Rasulullah, salahkah Allah ini mempunyai sekutu? Dia tanya Nabi, wahai Nabi, wahai Muhammad, tak boleh ke Allah ni ada sekutu? Dia tanya. Dia tanya dengan niat supaya Nabi ni macam, betul juga, kenapa tak boleh? Tapi Nabi jawab juga. Sebab apa? Sebab bantuan wahyu dari Allah. Ada dalam juzuk Ammah, juzuk 30 ini, bagaimana Nabi menjawab. Yang kedua, antara soalan yang sering ditanyakan oleh orang kafir kepada Nabi ialah bagaimana alam yang sempurna ini, dia punya ciptaan, dia punya perjalanan akan musnah. Dia kata bumi ni dah elok-elok ada, elok-elok berjalan siang malam, matahari bulan, takkan nak musnah, takkan nak hancur. Dia ajukan kepada Nabi, bukan nak tahu, tapi nak peli dan nak jatuhkan Nabi. Tapi tetap Nabi menjawab soalan tersebut dengan bagaimana bantuan Allah. Ada juga dalam juzuk 30. Bukan sahaja dalam juzuk Ammah, bukan sahaja dalam surah An-Naba, surah lain dalam juzuk 30 ada Nabi menjawab soalan tersebut. Yang ketiga, dia tanya lagi antara soalan yang sering diajukan, bagaimana jasad manusia yang telah dimamah tanah lalu menjadi debu akan dicantumkan. Dia kata contoh nanti kalau kita mati, bagaimana pula nanti kita akan dicantumkan semula? Boleh ke? Tengok. Kalau kita fikir logik, kita ni kalau Nabi ni tak ada bantuan wahyu, agak-agak Nabi nak jawab macam mana? Pelik kita. Sebab kita tak pernah alami bila mati hidupkan balik. Kita tak ada pengalaman. Nak cerita macam mana? Tengok. Tapi Nabi tetap jawab soalan, orang kata soalan rare. Soalan yang kalau kita ni KBKK lah, tetap Nabi boleh jawab. Terkejut orang kafir Quraisy. Sebab apa? Bantuan Allah. Allah yang bantu. Ada jawapan dia dalam juzuk 30 ini. Yang keempat, dia tanya lagi tak puas hati. Bagaimana setiap inci perbuatan dan perkataan manusia, sama ada baik atau buruk, boleh dirakamkan secara terperinci dan akan dipaparkan semula. Orang kafir tanya, setiap tindak tanduk kita ni, sama ada baik atau buruk, walaupun sekecil-kecil perkara, akan ditanda ke? Takkanlah ditanda. Barangkali mungkin yang besar je, yang kecil macam kita menipu, niat tak baik, takkanlah ditanda juga. Dan takkanlah akan dipaparkan semula. Tengok. Dia tanya soalan yang KBKK. Yang kalau manusia biasa nak jawab, betul juga. Takkanlah nak dipaparkan semula. Tapi sebab Nabi ni, segala perbuatan, segala percakapannya berpandukan wahyu, maka boleh jawab. Kalau kita tak adanya tuan-tuan, kita kalau soalan matematik pun dah pening, itu pun tiru orang sebelah. Yang bodohnya pergi tiru orang sebelah. Orang sebelah pun bodoh juga. Kita pun tiru orang sebelah. Tengok, itu pun kita dah pening. Ini soalan KBKK ni, soalan aras tinggi, yang boleh jawab kalau yang pernah mati. Kalau tak pernah mati tak boleh jawab. Tapi Nabi tetap boleh jawab. Sebab apa? Sebab bantuan Allah. Dan yang kelima, tanya lagi orang kafir,
Salahkah yang kaya terus kaya dan mengambil kesempatan terhadap yang lemah kerana mereka yang tidak mahu berusaha? Kan kebanyakan orang kafir Quraisy ni, pemimpin kafir Quraisy kan kaya-kaya. Mereka tanya, tak boleh ke kalau kita nak ambil peluang, kita nak menindas orang yang lemah ni, siapa suruh diorang malas? Diorang tak usaha, diorang tak kaya lah. Tak boleh ke? Nabi tetap jawab dalam surah juzuk 30 ini. Ini menunjukkan yang orang kafir ni banyak bertanya untuk menjatuhkan dakwah Nabi, tetapi tetap Nabi menjawab dalam keadaan tenang kerana adanya bantuan wahyu dari Allah. Baik. Jadi plot yang kedua ini berdasarkan ayat 6 hingga ayat 16, Allah balas, Allah jawab segala soalan yang diajukan. Yang menariknya, Allah jawab bukan jawab pelik-pelik tau. Soalan yang diajukan ni pelik-pelik, tapi Allah jawab tak pelik. Allah hanya mengatakan kau tengok kembali. Dalam ayat 6 hingga 16 ini ada 9 hujah ataupun 9 dalil, 9 bukti yang Allah suruh tengok. Dengan adanya ini akan berlakunya kiamat. Iaitu yang pertama pada ayat yang ke-6. Bila orang kafir tanya pasal kiamat, Allah jawab. Pada ayat yang ke-6, kau tengoklah bumi, Allah kata. Kau tengok bumi cukuplah. Kau tengok bumi. Bumi tu kau rasa siapa yang jadikan? Cuba tengok bumi kan. Bumi ni hebat, besar. Agak-agak siapa yang buat? Ada tak manusia? Tak ada. Tak mampu manusia nak buat. Jadi kalau bumi ni yang besar ni, ada sesuatu yang buat, yang kita rasa bumi ni kalau manusia buat tak mampu, mesti ada kuasa besar. Apatah lagi kalau nak hidupkan semula manusia yang telah mati. Ini bumi, kata Allah. Tengok, Allah jawab bukan pelik-pelik. Allah suruh tengok benda yang dah ada. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 172 tak silap saya, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun, kata Allah. Allah kata mereka ni ada hati tapi tak nak guna untuk tadabbur ayat Allah, ada telinga tak nak tengok ada mata tak nak tengok kebesaran Allah, ada telinga tak nak dengar ayat-ayat kalamullah. Sebab tu Allah kata setiap manusia ini adanya mata, adanya telinga untuk digunakan ke arah apa? Dekat dengan aku. Tak guna, jauh. Jadi yang pertama Allah balas bagaimana? Allah kata cuba tengok bumi. Diorang tak percaya juga. Allah bagi lagi bukti pada ayat yang ke-7. Bukti yang kedua iaitu gunung ganang sebagai pasal. Allah kata kau tengok pula gunung. Gunung tinggi siapa yang buat? Kita dalam dunia ni yang paling tinggi bangunan apa? Bangunan apa yang paling tinggi dalam dunia? Saya pernah sebut sebelum ni, kalau tuan-tuan ingatlah. Burj Khalifah kan? Wallahualam sekarang ni masih lagi tertinggi ataupun sudah dikalahkan oleh bangunan lain, wallahualam. Kalau dulu Burj Khalifah, sekarang wallahualam. Burj Khalifah ni nak kata tinggi tak tinggi dia 800 meter. Siapa yang pernah pergi, dan kalau kita nak ambil gambar kita dengan satu bangunan penuh Burj Khalifah tu, kena menonggik. Saya pergi dengan isteri saya. Isteri tolong ambil gambar, saya kat belakang. Belakang tu Burj Khalifah, isteri begitu menonggek ambil gambar. Sebab apa? Nak nampakkan satu bangunan penuh Burj Khalifah. Sebab kalau kita ambil straight begini nampak separuh je, kan? Nanti orang kata ya je itu Burj Khalifah ke KLCC gitu katanya. Kena ambil penuh sebagai bukti. Sedap nak upload dekat Instagram, kan? Sebab sana cuaca panas. Dia kata ini macam Malaysia je ni, panas melecek ni kan. Jadi kita ambil gambar full. Itu 800 meter. Kita tengok subhanallah, tinggi betul bangunan ni. Kita pun Google, siapalah yang cipta bangunan Burj Khalifah ni? Hebat betul lah dia. Google jumpa, sekian si fulan bin sefulan yang buat. Tapi pernah tak kita tengok gunung yang tertinggi? Itu bangunan. Ini gunung yang tertinggi di dunia, iaitu Gunung Everest. Tuan-tuan tengok Gunung Everest, tinggi 8,000 meter. Tadi 800 meter. Kita rasa gila tinggi lah. Itu manusia buat. Tapi bila tengok Gunung Everest 8,000 meter, nak dekat 9 kilometer. Pernah tak kita Google siapa yang buat Gunung Everest? Google balas, gila. Mana ada orang nak buat Gunung Everest? Nak buat kubur begitu pun letih. Nak korek, nak tindih balik. Tak jumpa siapa yang buat. Tapi kalau orang yang dia tengok, dia berfikir balik, dia gunakan akal yang waras, akan lahirlah mengatakan yang
ada suatu kuasa besar yang wujud. Jadi orang kafir Allah kata, kau tengok gunung, agak-agak siapa yang buat? Takkanlah orang biasa, mesti ada kuasa besar. Diorang tak terima juga. Sebab apa diorang tak terima? Sebab diorang tanya tu memang tak nak tahu, memang tak nak percaya, sekadar nak jatuhkan Nabi. Tapi Allah bagi lagi bukti yang seterusnya, yang ketiga, pada ayat yang ke-8 Allah kata, setiap benda ni ada pasangan. Setiap benda ni ada pasangan. Macam kita manusia kan, ada pasangan laki dan perempuan. Bila ada laki perempuan, barulah ada zuriat. Kita tak pelik ke kalau laki dengan laki kenapa tak boleh lahir? Kita kenapa laki dengan laki tak keluar anak, tapi kalau laki dengan perempuan keluar anak? Cuba kita fikir balik. Macam orang sekarang kan. Orang sekarang dia tak nak fikir, dia percaya. Orang sekarang kan kadang-kadang ada pasangan, laki dengan laki kahwin. Laki dengan laki kahwin, kita tak percaya, kau boleh kahwin laki dengan laki macam mana ni? Yang peliknya dia boleh upload gambar ni. Alhamdulillah, doakan anak kami. Anak kami tu, dia laki, tak tahulah dia tu pangkat isteri ke suami. Dia punya yang pasangan pun laki. Dah upload, Alhamdulillah anak saya dah berjaya, doakan. Tak tahan yang komen, Alhamdulillah semoga menjadi anak yang soleh katanya. Kita pun pening. Kau tak fikir ke laki-laki mana boleh ada anak? Memang tak logik. Tapi orang komen juga, tahniahlah, semoga membimbing anak ke syurga dan sebagainya. Tengok, itu jenis orang malah fikir, orang ikut je. Sebab tu kalau kita fikir, tengok pasangan, tengok laki-laki, mana boleh dapat zuriat? Kena laki perempuan. Jadi kalau kita fikir, kenapa begitu? Kenapa? Jadi kalau kita fikir betul, sudah datang bukti yang Allah itu wujud, ada kuasa besar. Orang kafir tak percaya juga, sebab diorang tanya sekadar nak jatuh, bukan nak tahu. Jadi masuk pula, Allah bagi lagi bukti yang seterusnya pada ayat yang ke-9, iaitu Allah jadikan tidur sebagai rehat. Tidur sebagai rehat. Sebab tu tidur ni perlu juga kadang-kadang. Cumanya kita ni bila dengar tidur, dia kata, oh tidur ni orang malas ni. Mana aku nak tidur jap? Dia ni geng malas ni. Sebenarnya dalam Islam ada tidur yang dituntut, iaitu tidur sebelum zuhur. Tidur sebelum zuhur dipanggil qailullah, tuan-tuan. Kata Imam Ghazali, hendaklah kamu tidur sebentar sebelum zuhur untuk mendapat kudrat yang banyak berqiyamul lail pada malam hari. Jadi tuan-tuan kena tidur. Tidur sebentar, bukan tidur sepanjang masa, tuan-tuan. Ustaz, saya tidur sebelum zuhur, bangun lepas asar, Ustaz. Itu jangan. Itu jangan. Tidur sebentar. Supaya apa? Bila kita nak bangun berqiyamul lail, insya-Allah ada sedikit tenaga. Tak cuba try. Jadi ini antara tidur yang dituntut lah. Dan juga yang dituntut ialah pada malam hari, lepas kita letih bekerja, tidurlah. Ada orang, saya tak nak tidur Ustaz, saya tak nak tidur, saya nak 3 hari baca Quran, 3 hari solat. Jangan. Badan kita ni ada hak juga. Ada hak juga. Kau bayangkan, hari pertama kau tak tidur, okey, tak apalah, kau boleh khusyuk lagi. Hari kedua dah selo-selo dah, mata terlelap, baca Quran pun gitu, tajwid lagi. Hari ketiga kau buka Quran, tapi tu Quran yang tengok kau tak baca pun. Sebab apa? Dah ngantuk sangat. Sebab itu kata Nabi, badan kita ini ada hak ke atas kita. Jadi jangan kita memaksanya. Sebab tu Allah jadikan malam untuk kita rehat, tidur sebagai rehat. Baik, itu yang ke-9. Pada ayat yang ke-10 Allah jawab lagi, malam sebagai pakaian, malam untuk kita berehat. Ada orang yang malam dia kerja, tak apalah, siang dia tidur, tak ada masalah lah, itu sebab kerja dia. Yang ke-11 Allah jawab lagi, siang punca pendapatan. Tengok, pada hari ini siang kita mencari punca pendapatan. Dengan adanya siang adalah punca pendapatan kita. Ada orang kerja malam, itu tak apalah. Nak ceritanya di sini Allah jadikan siang, Allah jadikan malam untuk adil. Siang kau kerja, malam kau rehat. Tak ada Allah jadikan siang. Kalau siang kesemuanya bila nak rehat, ataupun kalau malam kesemuanya bila nak kerja. Tengok, kalau orang yang fikir betul-betul, dia akan faham. Baik, itu yang ke-11. Allah jawab lagi pertanyaan orang kafir pada bukti yang seterusnya, iaitu pada ayat yang ke-12. Atas kita ada 7 langit yang kukuh. Pada ayat ke-13, pelita yang terang, iaitu matahari. Cuba tengok matahari, kata Allah, agak-agak siapa yang bawa keluar tu? Siapa yang jadikan matahari? Takkan manusia. Manusia paling hebat pun dia buat mentol, dia buat lampu. Matahari tak jumpa lagi. Kalau kita Google pun, yang buat matahari tak keluar juga. Sudah pasti ada kuasa yang besar. Diorang tak nak percaya juga. Sebab apa? Sebab diorang niat tanya tu tak betul dah. Sebab itu kita bila nak tanya guru tu, niat kita kena betul.
Aku tanya guru ni memang aku tak faham sungguh. Kalau aku tanya sekadar nak jatuhkan atau nak malukan guru, tengoklah. Dia takkan berkat, dia takkan faham. Walaupun kau dah faham, kau jadi tak faham balik. Sebab apa? Niat kau tanya guru tu tak betul dah. Seperti orang kafir, tanya bukan nak tahu, sekadar nak jatuhkan Nabi. Jadi sampai bila pun, bila Allah datangkan bukti, diorang tak dapat terima. Hati dah gelap. Sebab apa? Niat tak betul dari awal. Baik, itu yang ke-13. Pada ayat yang ke-14, Allah bagi lagi bukti, iaitu turunkan dari awan hujan yang mencurah. Allah kata, cuba tengok hujan. Agak-agak hujan siapa yang buat? Hujan siapa yang turunkan? Takkan manusia. Mesti ada kuasa besar. Tetap tak nak percaya. Dan Allah datangkan lagi pada ayat yang ke-15, untuk ditumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanaman. Cuba tengok, Allah kata. Diorang tak nak tengok juga. Dan yang ke-16, kebun-kebun yang rendang. 9 hujah, 9 bukti Allah bagi kepada orang kafir atas soalan yang diajukan oleh mereka. Tapi diorang tak nak terima juga. Bermakna apa? Diorang ini sekadar tanya untuk menjatuhkan. Baik. Jadi itu plot yang kedua, tentang bagaimana Allah menjawab segala persoalan orang kafir. Masuk plot yang ketiga dalam surah ini ialah wasafa masyhadil yaumil qiyamah, iaitu Allah menyifatkan gambaran hari kiamat. Pada ayat 17 dan ayat 19, 17 hingga 19, plotnya ialah, jalan ceritanya ialah Allah ceritakan, Allah sifatkan bagaimana gambaran hari kiamat. Kita nak tahu bila kiamat berlaku, kita tak tahu. Bukan setakat kiamat, tak payah cakap kiamat lah, cakap tentang mati. Agak-agak siapa yang tahu mati, tuan-tuan? Ada tak sini tahu mati? Tak tahu. Kalau kita pergi temu duga kan, kita pergi temu duga, kita bawa sijil. Ini saya punya sijil SPM, saya punya sijil diploma, saya punya sijil degree, saya punya sijil kelahiran, dan saya punya sijil kematian. Orang tengok, orang lari, tuan-tuan. Bila pula kau mati? Semalam. Lah, lari dia. Sebab apa? Sebab tak ada orang yang ada sijil kematian. Kelahiran ada. Sebab itu mati ni kita tak tahu. Mati kita tak tahu. Jadi bila mati pun tak tahu, apatah lagi kiamat. Nabi tahu tak Ustaz? Nabi pun tak tahu. Nabi yang hebat, yang luar biasa daripada kita pun tak tahu bilakah berlakunya kiamat. Tapi Allah ini sayang kepada kita. Allah ini nak suruh kita bersedia. Walaupun Allah tak bagi tahu bilakah tarikh yang betul-betul berlaku kiamat, tetap Allah bagi tanda-tanda. Allah bagi sifat-sifat bagaimanakah kiamat itu bakal menjelang. Sebab kita manusia begitulah kan. Manusia kalau dapat tarikh, bila kiamat ni man, kiamat lagi 30 tahun, oh seronoklah kita. Bila kau mati? Minggu depan. Oh relax dulu, minggu ni enjoy dulu. Tengok itu dia keburukan kalau dah tahu. Tapi tetap Allah bagi sifat-sifat ataupun tanda-tanda bagaimanakah kiamat itu. Yang pertama iaitu kiamat itu sangkakala kedua ditiup, lalu manusia datang berduyun-duyun. Itu antara tanda-tanda kiamat. Yang kedua, langit pun dibuka, langit runtuh, pecah dan terbelah. Bagaimana wallahu alam kan? Kalau orang yang berada di situ boleh ceritalah. Yang ketiga, gunung-gunung dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Ini kalau tuan-tuan pernah bawa kereta kan. Tuan-tuan bawa kereta, pernah tak bila bawa kereta tu macam tengah hari kan, tengok depan tu macam ada minyak atau macam ada gas kan. Tapi bila sampai ke tempat tersebut, biasa je jalan ni, tak ada pun macam ada gas, ada air dan sebagainya. Itu fata morgana. Begitulah Allah jadikan gunung-gunung dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Itu antara tanda-tanda bagaimanakah Allah menyifatkan gambaran hari kiamat. Ayat 17 hingga ayat 19. Dan plot yang keempat, bayanu jazail kafirin, pada ayat yang 20 hingga ke 30, Allah menjelaskan balasan bagi orang kafir. Antaranya ialah mereka tak rasa sejuk, mereka tak dapat minum kecuali nanah, dan kenapakah dimasukkan dalam neraka Allah? Kerana tak percayakan Allah dan mendustakan Al-Quran. Seperti orang kafir tak percayakan Allah, dan bila datangnya Quran kepada mereka, mereka mendustakan. Baik, itu yang keempat. Dah insya belum? Okay, last ya. Yang kelima, bayanu jazail muttaqin, iaitu balasan syurga bagi orang yang bertakwa. Pada ayat 31 hingga 40 Allah ceritakan apakah keistimewaan, apakah kelebihan bagi orang yang bertakwa, iaitu mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sikit lagi tuan-tuan, saya fikir yang terakhir,
fawaid wa lataif, iaitu faedah-faedah dan kesenian yang kita dapat dalam surah ini. Yang pertama, ishtamalat surah ala ashaddu wa'idin fil Quran, iaitu surah ini merangkumi ancaman neraka yang paling keras. Fadzuku falan nazidakum illa azaba. Allah kata, maka rasakanlah azab yang pedih aku turunkan kepada kamu, aku bagi kepada kamu, illa azaba, dan tak lain tak bukan akan kami tambahkan lagi azab kepada kamu. Jadi ini antara balasan bagi orang yang tidak percaya akan hari kiamat dan mendustakan Al-Quran. Yang kedua ialah la tu'addun huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqadal lisyati jalha'i minasyati qarna'in. Rawahu Muslim. Iaitu semua hak itu, kata Nabi, pasti akan dipenuhi pada hari kiamat kelak, hingga kambing bertanduk pun akan ditanya balas oleh kambing tak bertanduk. Yang kedua, tentang semua hak itu akan dikembalikan. Sebab apa? Sebab yang menjadi pengadil di hari kiamat ialah Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah kata Nabi, kambing bertanduk pun akan dituntut balas oleh kambing tak bertanduk. Kambing tanya, kenapa pula aku bertanduk, kau tak bertanduk? Tengok, kambing pun menuntut, kambing pun klaim, apatah lagi kita manusia. Kita manusia jangan cakaplah sekecil-kecil perkara, kalau tak puas hati kita akan ungkit, kita akan tuntut. Sebab itu kalau boleh jaga hubungan kita dengan sahabat kita. Jangan sampai nanti dekat akhirat susah nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab si fulan ni dia tuntut sekecil-kecil perkara. Baik, itu yang kedua. Dan yang terakhir, qala ta'ala wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam kitab catatan amal manusia. Apakah maknanya? Iaitu fala yakhshal mujrimun anna azabnahum bizunubi lam ya'maluha, iaitu maka pendosa jangan bimbang bahawa kami akan mengazab mereka dengan dosa yang mereka tak lakukan. Masuk di sini yang pertama ialah orang yang pendosa ni jangan risau. Kalau engkau tak buat dosa, kau takkan azab. Kami akan azab, kata Allah, dosa yang kau buat. Nak kata Allah ni maha adil. Kalau kau buat dosa A je aku balas. Kau tak buat B aku tak balas. Nak kata Allah ini maha adil. Wala yahsabu annahu yudayyi'u min a'malihim syai'. Dan jangan mereka kira bahawa Allah melalaikan, mengabaikan dari amalan mereka suatu apapun. Dan yang kedua, maksud wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba di sini ialah jangan ambil remeh dengan perkara kebaikan yang kecil. Contoh kan, nampak ada tengah jalan ada paku, kita kata alihkanlah. Kan kalau tak alihkan, lalu motor lalu kereta meletup pula tayar kan, kita alihkan. Kita jangan rasa aku alih ni ada pahala tak? Tetap ada pahala. Sebab tu kata penulis, jangan kita ambil remeh tentang sekecil-kecil amalan kebaikan. Dan yang terakhir, au yunsa minha misqala dzarrah, atau Allah melupakan dosa mereka itu walau seberat zarah. Walaupun dosa kita seberat zarah ataupun banyak mana pun dosa kita, jikalau kita kembali kepada Allah, akan Allah ampunkan. Jadi saya fikir setakat itu sajalah perkongsian kita tentang surah An-Naba secara ringkasnya. Semoga sedikit sebanyak dapat memberi ilmu dan fahaman yang baik kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, guru-guru kami, kawan-kawan kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kesihatan, kesembuhan kepada sahabat kami yang dijangkiti virus COVID-19, ya Allah. Dan peliharalah kami daripada virus COVID-19, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.